Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar. So, nice to meet you all. Hari ini adalah kelas pertama saya buat dalam rekodan yang akan disiarkan di YouTube. Dan chapter hari ini saya akan buat adalah sistem catatan buku, iaitu satu basic accounting yang cukup penting. Dan saya akan buat banyak rekodan, penekotan untuk topik-topik yang akan pada masa akan datang. Saya harapkan kamu sentiasa ikutkan kelas saya supaya kamu lebih mengetahui bagaimanakah untuk mencapai keputusan yang baik dalam SPM. Sebenarnya account dia sangat senang. Saya selalu mempunyai satu slogan iaitu accounting sub-sub-sui. Sub-sub-sui maknanya sangat-sangat senang. So, kali pertama saya buat sedemikian adalah tujuan menolong semua para pelajar untuk mencapai keputusan yang cukup bagus dalam SPM. Dan kamu sebenarnya tak perlu ambil tuition jika kamu sentiasa ikut program saya. Saya akan buat chapter by chapter, sampaikan semua sukatan SPM akan disiapkan. Dan ini merupakan buku-buku saya. Kebanyakan pelajar pun telah memiliki buku saya, tapi ini adalah edisi pertama. Edisi kedua akan diterbit pada tahun depan. Perbezaan edisi 1 dan edisi 2, jika kamu sekarang pelajar tingkatan 5, kamu boleh beli tingkatan 5, masih ada sedikit stok. Bagi tingkatan 4 sudah habis dijual. Habis. Saya sudah jual 10,000 naskah untuk buku akaun saya. Dalam jangkaan masa tak cukup setahun. Sebenarnya, jika bukan akibat daripada MCO, sepatutnya saya boleh habiskan 10,000 naskah dalam mungkin 2 bulan. Sebab saya gunakan 2 minggu saja saya sudah jual 7,000 buku. Nanti kamu peminat untuk membeli buku saya, Miss Stacy, saya punya rakan strategi, rakan strategi pula. Rakan kongsi saya nanti akan tunjuk kepada kamu juga. Okey, jadi chapter pertama saya akan buat adalah sistem catatan buku. Pelajar-pelajar dinasihati sentiasa ikut saya, pergi subscribe YouTube saya, atau kamu boleh add saya sebagai kawan pun. Sebenarnya kelas saya sangat senolok, dan what you need to do is keep on follow up me. Follow the YouTube, di mana siaran-siaran saya di post dalam YouTube. Kamu boleh add saya dalam IG saya. Inilah IG saya, Jimilip119. Kamu boleh dapat banyak maklumat daripada saya, dan kelas-kelas saya juga akan buat secara siaran langsung pada masa kelak. Sama ada kamu pelajar tingkatan 4 tahun ini, atau pelajar tingkatan 5, atau kamu masih tingkatan 3 tapi kamu akan ambil EKA pada tahun akan datang, cubalah ikut kelas-kelas saya. Sebenarnya apa itu sistem catatan buku? Dia sangat senang. I think ramai pelajar dia pernah jumpa poster ini di dalam kelas kamu. Jika kamu membeli buku saya pada sekarang, kamu akan dihadiah poster ini juga. Di mana kamu boleh ditampar di rumah kamu, di bilik hidup kamu, bilik pelajar kamu, supaya kamu sentiasa boleh ikut dan buat account dengan senang. Sub-sui sahaja. So, jadi sekarang kita akan mula dengan sistem catatan buku. Apakah itu sistem catatan buku? Apakah selalu dinyatakan oleh pelajar-pelajar atau cikgu-cikgu sistem catatan buku melupai debit dan kredit? Ya, betul. Debit dan kredit sebenarnya adalah sistem catatan buku. Maknanya apabila satu akaun didebitkan, akaun lain mesti dikreditkan dengan amount yang sama. Ini dikatakan sistem catatan buku. Okey. Kan? Oh. Tadi tak buka. Okey, jadi kita mula sekarang. Sistem catatan buku 4 makna. Apabila satu akaun didebit dan satu akaun mesti dikreditkan dengan jumlah yang sama, iaitu sistem yang kita buat akaun, tapi dia senang, tapi sangat-sangat penting. Pelajar dinasihati menguasai sistem catatan buku ini sepenuhnya.
Dan kamu akan rasa akaun sangat successful. Sistem catatan buku menunjukkan apabila satu akaun didebitkan, maka akaun lain mesti dikreditkan dengan amount yang sama atau jumlah yang sama. Inilah sistem catatan buku. Apabila satu akaun didebitkan, maka akaun lain mesti dikreditkan dengan amount atau jumlah yang sama. Di sini kita ada kata-kata kunci atau keyword. Keyword dia sangat senang, no need to worry. Kita bertinjau satu demi satu. First, debit adalah rujuk wang masuk. Kredit adalah rujuk wang keluar. Di dalam wang ini, kita atau lain kata, apabila kita terima wang, kita debit. Apabila kita bayar wang, kita kredit. Wang ini terdiri daripada dua akaun, iaitu akaun tunai untuk cash. Akaun bank untuk urusan bank atau cek digunakan. Terima cek ke, bayar cek ke, ini kita gunakan akaun bank. Kita tak ada akaun cek. Okey. Debit wang masuk, kredit wang keluar. Begitu senang saja. Kita tengok apabila kita baca soalan, kita mesti circle dua akaun, cari dua akaun yang terlibat. Sebagai contohnya, membeli barang dengan cek. Pertama, kita ada cek, kita ada belian. Kita tak ada akaun barangan. Jangan buat akaun barangan. Dan inventory sebenarnya tak boleh debit atau kredit. Buat sementara ini kita boleh bincang seperti demikian. Cek. Jadi apabila you tentukan dua akaun, you cari penentunya. Penentunya adalah cek. Sebab ini adalah wang. Jadi wang, bayar wang ke terima wang. Membeli barang mesti bayar wang. Maka wang akan keluar. Wang akan keluar atau bayar. Sebenarnya saya tak suka guna masuk dan keluar. Tapi dalam sukatan biasa dia gunakan perkataan masuk dan keluar. Dia sebenarnya adalah bayar atau terima wang. Jadi wang keluar, maka kita kredit bank. Tak ada akaun cek, dan kita debit akaun belian. Ini sahaja. Contoh dua, jualan dengan tunai. Penentunya adalah akaun jualan dan tunai. Kita tentukan dua akaun. Dan penentunya dia tunai. Tunai adalah nilai wang. Jadi wang, jualan maka kita terima wang. Wang masuk. Wang masuk kita debit tunai. Kita kredit jualan. Begitu senang sahaja. Contoh tiga, membayar kepada ahli dengan cek. Tentukan dua akaun, ahli dan cek. Dan penentu dia adalah wang. Ada wang. Wang keluar ke atau bayar? Bayar. Sebab perkataan bayar sudah kata. Bayar wang. Jadi kita katakan wang keluar. Wang keluar kita kredit bank. Tak ada akaun cek, kita debit ahli. Debit ahli. Atau juga kita pun panggil akaun ABB, akaun belum bayar. Jika pelajar-pelajar tak faham apa itu ABB, jangan risau. Pada masa kelas kedua saya akan tinjau apa itu ABB, iaitu supplier kita. Kita bayar kepada supplier itu. ABB adalah akaun belum bayar. Akaun belum bayar. ABB sebenarnya ialah pembekal kita. Okey, jadi dia sebenarnya menunjukkan akaun belum bayar. Jadi ABT dia adalah pelanggan kita, customer kita. Kita panggil dia akaun belum terima. No need to worry, later on kamu akan pegang akaun ini, nama akaun ini dengan senang sahaja. Menerima komisen dengan tunai. Jadi kita ada komisen, kita ada tunai. Jadi dia juga terima wang. Terima wang ialah wang masuk. Jadi kita debit tunai. Kita kredit komisen diterima. Ada setengah pelajar pernah bincang dengan saya, bolehkah saya gunakan akaun komisen? Sebenarnya boleh, tapi lebih baik kamu tulis akaun komisen diterima. Mengapa gunakan perkataan diterima? Sebab kita ada komisen dibayar dan komisen diterima.
Supaya kamu tidak keliru, kamu sentiasa tulis diterima dan dibayar sahaja. Okey. Jadi kita tinjau sekarang. Apabila kita buat bayaran wang, biasanya kita ada dua tujuan. Apakah tujuan dia? Iaitu kita bayar belanja atau kita bayar untuk aset bukan semasa. Apakah perbezaan belanja dan aset bukan semasa? Belanja adalah kamu bayar, kamu berasa sedih, menangis. Tetapi walaupun you bayar wang untuk aset bukan semasa, kamu akan berasa gembira. You pergi celebrate. Sebagai contohnya, apabila kamu pergi beli sebuah kereta baru, kamu akan berasa sangat gembira bukan? You berasa sangat proud, LCLY. You jemput kawan-kawan tengok, ini kereta baru saya lah. Inilah aset bukan semasa. Tetapi apabila petrol kamu sudah habis, you pergi petrol station, takkan you pergi celebrate bukan? Dia adalah belanja. Atau sebagai contohnya, membeli rumah besar, you berasa gembira bukan? Open house ke, jemput semua kawan datang ke, inilah aset bukan semasa. Tetapi apabila you bayar sewa, you tak rasa gembira. So, contoh yang penting, belanja kita berasa tidak gembira. Dan ini kita berasa gembira. Tetapi, dalam SPM jangan tulis sedemikian. Tidak diterima. You mesti gunakan perkataan yang baik, iaitu manfaat untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Apakah maknanya manfaatnya? Manfaat sebenarnya ialah faedah. Atau in Mandarin kita gunakan 好处. I tulis sedikit Mandarin lah, tak apa. Pelajar-pelajar tak faham Mandarin, tak apa. You dapat peluang untuk belajar Mandarin juga dengan saya. Okey. Maknanya jangka masa pendek adalah kurang daripada 1 tahun. Ini adalah lebih daripada 1 tahun. Manfaatnya atau faedahnya adalah untuk jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Mengapa gunakan panjang? Andaikan you beli kereta, you boleh guna 5 tahun, 10 tahun, bukan? You beli rumah, you boleh guna banyak lama, bukan? Tetapi apabila you bayar petrol, takkan you boleh guna 10 tahun, 20 tahun lah. Tiap mungkin 2 minggu you terpaksa pergi petrol station. Sewa pun sama. Tiap bulan you have to pay. Jadi you berasa tak gembira. You berasa rugi. Dan belanja akan dicatat dalam perdagangan dan untung rugi. Aset bukan semasa akan dicatat penyata kedudukan keuangan. Yang kedua-dua akaun ini jangan risau. Untuk kelas ketiga, saya akan terang kepada kamu apakah akaun dagangan dan akaun untung rugi. Jadi pelajar-pelajar diminta selalu ikut YouTube saya, pergi tekan launching itu, dan you boleh dapat maklumat apabila saya ada post yang baru. Ini mesti dapat bantu kamu. Walaupun kamu sekarang berada dalam masa tingkatan 3, you masih boleh belajar untuk preparation untuk pergi ke tingkatan 4. Contohnya, membayar sewa, membeli bangunan, membayar petrol, membeli kenderaan kereta, membeli alat tulis, membeli alat pejabat. Inilah perbezaan antara aset dan belanja. Okey, aset bukan semasa terdiri daripada bangunan. Bangunan atau kita panggil dia sebagai premis atau harta benda. Harta tanah. Dia sepatutnya dalam satu perkataan ke atau tak ada. Jika saya salah, kamu betulkan sendirilah. Kenderaan adalah seperti lori, kereta, van, dan sebagainya. Okey, alatan pejabat rujuk kepada komputer, mesin cetak, pencetak, dan lain-lain. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak bincang dengan kamu. Apabila saya beli tong sampah ini, aset ke belanja? Aset ke belanja? Cuba fikirkan, apabila saya kena beli tong sampah ini, dia sepatutnya dianggap aset ke belanja? Adik, mostly pelajar akan beritahu saya dia adalah aset bukan semasa, bukan? Sebab dia boleh tahan lama, bukan? Dia boleh guna lama, bukan? Tong sampah ini saya guna 10 tahun lebih, dia masih kekal digunakan.
I think saya sudah meninggal dunia, dia masih boleh digunakan. Betul nggak? Oke, jadi dia sepatutnya bukan semasanya. Betul. Jawabannya adalah salah. Salah. Sebenarnya, bagi tong sampah ini, walaupun dia boleh digunakan untuk jangka masa panjang, kita masih anggap dia sebagai belanja dan bukan aset, bukan semasa. Mengapa? Sebab nilainya terlalu kecil. Kita akan berasa gembira, betul nggak? Dia akan beritahu orang, saya tadi beli 1 tong sampah RM5 lah. Pergi, minum. Saya belanja. Sial. Takkan berlaku. Jadi, some of the asset bukan semasa atau some of the things we buy, we can use many years, we still anggap sebagai belanja. Sebab nilainya terlalu kecil. Jadi sini saya boleh beri contoh kepada kamu. Pembelian tong sampah dikatakan belanja dan bukan aset, bukan semasa. Sebab nilainya terlalu kecil atau kita panggil dia tidak material. Adalah tidak signifikan, tidak penting, terlalu kecil, tidak material. Pemberian tong sampah dikatakan dianggap belanja dan bukan aset, bukan semasa sebab nilainya terlalu kecil, walaupun boleh diguna dengan jangka masa panjang. Okay. Kita selalu catat dia dalam belanja runcit. Belanja runcit atau belanja am. Okay. Rugi. Okay. Lagi satu soalan saya tanya pelajar-pelajar. Okay. Andaikan saya pasang lampu. Aset ke belanja? Aset ke belanja? Dalam pengalaman saya, pelajar selalu ada beri aset, ada beri belanja. Tapi pemasangan lampu itu sepatutnya dianggap sebagai aset, bukan semasa, bukan belanja. Mengapa? Ingatkan, apabila saya pasangkan lampu itu, kos dia sangat mahal. Dia bukan, takkan saya pasang 1 biji saja, bukan. Saya pasang banyak biji. Dan dia guna wiring. Dia terpaksa guna switch. Dia sebenarnya sangat mahal. Jadi pemasangan lampu pada titik permulaan dianggap sebagai aset, bukan semasa dan bukan belanja. Okay, this is the first thing. Okay, akan tetapi jika lampu itu telah rosak, saya tukarkan lampu itu. Dia aset ke belanja? Dia dianggap sebagai belanja. Dia dianggap sebagai belanja dan bukan aset. Mengapa? Sebab apabila you tukar lampu itu, dia tertahan lama, first thing. Walaupun dia ditahan lama, nilainya kecil. Jadi dia sebagai belanja. Jadi pelajar-pelajar mesti berjaga-jaga di sini. Saya boleh tukarkan kepada perkataan di mana pemasangan lampu. Pemasangan lampu. Initial lah, we use initial. Initial maknanya titik permulaan. Initial. Ialah aset, bukan semasa. Kita catat dalam kelengkapan. Tetapi apabila kita tukarkan lampu yang rosak, ialah belanja. Kita selalu dipanggil belanja membaiki. Maintenance cost. Okay, faham Jadi pelajar-pelajar terpaksa berjaga-jaga kedua-dua item ini. Sebab ada pelajar susah, saya selalu buat kesilapan. Jadi apa maknanya kelengkapan? Dia adalah lampu. Alat hawa dingin.
kipas dan lain-lain. Okay, kipas dan lain-lain. Apabila kami tapak buku saya, kamu dinasihat pergi buat contengan di buku kamu. Seperti saya contingkan. You tapak buku saya, lepas you order, I think dalam kita akan hantar melalui post kepada kamu. Jadi, you nak tapak sukatan tingkatan 4, walaupun kita boleh akan dapat pada tahun depan, tapi kita masih boleh dijual kepada kamu dengan tetapi bukan dalam bentuk buku lah. Dalam bentuk nota. Buku hanya diterbit pada tahun depan. Tingkatan 5 masih ada stok. Perabot kita adalah meja, kerusi, amari, dan lain-lain. Mesin, kamu faham lah. Mesin, kamu faham lah. Okey, tak perlu beri contoh. Okay, jadi ini adalah perbezaan antara belanja dan aset, bukan semasa. Kita tengok sini. Memberi meja dengan cek. Kita tentukan meja dan cek. Cek ialah penentu, iaitu wang. Kita mesti cari dua akaun dan kita cari penentu dia. Penentu dia. Dua akaun, penentu kautin. Memberi meja mesti bayaran lah, wang keluar. Kita credit bank. Kita debit perabot. Kita tak guna akaun meja, kita guna perabot. Seperti yang tadi saya cadangkan. Memberi komputer dengan cek. Ini juga wang keluar. Wang keluar. Kita credit bank, kita debit alatan pejabat. Alatan pejabat. Memberi rent dan tunai. Dua akaun, ini penentu wang keluar. Kita kredit tunai, kita debit kenderaan. Memberi alat pentingin hawa. Alat pentingin hawa. Tunai adalah penentu. Tentukan dia adalah paling penting. Wang keluar juga. Dan kita kredit tunai, kita debit kelengkapan atau kelengkapan dan kelengkapan. Atau lengkapan dan lengkapan. Okey? Jadi kita tengok contoh 9. Kita tengok soalan 9. Soalan 9 dia katakan diskaun diberi kepada Ahmad. Kita suka diskaun diberi dan Ahmad. Tapi kita suka nak tentukan penentu kita sekarang. Sebab penentu kita tak ada wang. Seketua akaun cari penentu. Apabila tiada nilai wang berlaku. Kita tengok kata kunci yang kedua. Debit ialah belanja. Kredit ialah hasil. Belanja maksudnya rugilah. Hasil maknanya untung lah, pendapatan lah. Hasil maknanya pendapatan. Kamu berasa untung, pendapatan. Okey? Belanja adalah debit, hasil ialah kredit. Ini semua sangat penting, tapi dia senang sahaja. Jadi kita tengok, jadi sini ini akan menjadi penentu kita. Ini akan menjadi penentu kita. Dan dia adalah belanja. C, seketua account cari penentu. Jadi belanja mesti debit, diskaun dibeli. Amat. Okey, senang saja. Diskaun diterima daripada para. Dua akaun diskaun diterima dan para. Jadi ini adalah hasil. Ini adalah hasil. Hasil kita kreditkan diskaun diterima dan kita debit para. Begitu senang saja. Hutang daripada Denny menjadi lapuk. Denny dan hutang lapuk. Betul tak? Jadi penentu kita adalah hutang lapuk. Sebab dia adalah belanja. Dia berasa rugi. So kita debit hutang lapuk. Kita kredit Denny. Faham ke? Dia senang saja. Jangan dizap. Okey? Sebagai contoh juga, jualan kepada C. Jualan dan C. Ini adalah hasil. Jadi dia kredit. Kita debit C. Begitu senang saja. Okey? Ulangan jualan daripada F. Ulangan dan F. Daripada maknanya dia adalah pulangan jualan. Pulangan jualan atau dikatakan pulangan masuk. Pulangan jualan.
Jadi jualan adalah hasil, pulangan jualan adalah belanja. Oke? 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 Jadi kita debit pulangan jualan, kita kredit F. Oke? Jualan pulangan barang kepada G. F adalah ABT sebab dia pulangan. Seperti tadi ini dia sepatutnya ABT. ABT. Ini juga adalah ABT. Oke, ini adalah ABB. Jika kamu tak tahu tentu dia ABT ke ABB, tak apa. Sekarang saya cuba buat sesuatu saja. This is not so important by this moment. Later on you will easily understand. Okay? Sebab ini masih kelas pertama. So jangan risau sangat. Pulangan atau pembekal. Pulangan kepada G. Pulangan G. Ini adalah pulangan belian. Pulangan belian, dia adalah hasil. Mengapa dia hasil? Sebab belian adalah belanja. So kita debit, G ialah ABB. Kita kreditkan pulangan belian. Faedah di-charge kepada M. M, kita charge dia, maka dia adalah hasil. Kita charge dia. Kita dapat untung. Jadi kita debit M. M sebenarnya adalah ABT. Pelanggan. Kita charge pelanggan. Okay? Faedah diterima. Kita charge pelanggan. So faedah di-charge oleh N. Dia adalah belanja. Jadi kita debit faedah. Dibayar. Kita charge N. ABB. Okay. Tapi jualan tunai kepada D. Apakah account kita? A tak, jualan dan D bukan? Jawapannya adalah salah. Salah. Dia adalah tunai. Dia ada tunai. Mengapa D tidak dicatat? D tidak dicatat sebab dia telah selesai hutangnya. Sebab tunai wak. Dia sudah selesai hutangnya. Dia tak hutang. Dia tidak hutang. Tidak berhutang. Tidak berhutang. Bukan ABT. Bukan ABT. ABT adalah customer yang belum bayar. Jadi kita tak rekod nama dia. Jadi penentu dia menjadi tunai. Wang masuk. Ada tunai, kita terima tunai. Tak ada tunai, kita tengok lain. Jadi tunai debit, kita kredit jualan. Pelajar-pelajar dinasihati, cuba faham konsep-konsepnya dengan senang. Okey. Di sini kita tengok lagi. Yang paling penting sekarang, debit adalah ambilan, kredit adalah modal. Debit adalah ambilan, kredit adalah modal. Debit ialah ambilan, kredit adalah modal. Apa maksudnya ambilan dan modal? Ini sangat penting. Okay, sangat penting. Sebab ini adalah penentu paling kuat. Dia adalah taiko. Taiko. Maknanya apabila ambilan dan modal kita dapat di account ini, kita mesti tahu ambilan adalah debit, modal adalah kredit. Yang kedua-dua ini tidak berarti lagi. Tidak berarti lagi. Tidak berarti lagi. Tidak akan berarti lagi. Apa maksudnya ambilan dan modal? Yang penting, nanti kita akan beri kamu satu Google untuk fill in juga. Google ini adalah buat evaluation dengan kita dan kamu boleh menghubung saya dengan senang. Jika kamu dapat masukkan Google ini, you nak dapat soft copy daripada nota-nota saya, kamu boleh bincang dengan Cik Puilim juga. Cik Puilim sebenarnya adalah akan bekerja saya. Kita sama-sama akan tolong kamu untuk siapkan kelas-kelas kamu ini. Sebab kita perlu ambil tuition. Take my advice. Apabila saya berpeluang, saya akan buat live secara
besar salah. Okey, kamu boleh berjumpa dengan saya. Okey. Dan kemungkinan besar kamu berpeluang untuk jumpa saya di sekolah kamu juga. Saya akan selalu pergi sekolah selepas CMCO. Kita boleh berjumpa secara fizikal. Walaupun you daripada Sabah atau you daripada Sarawak. Okey, saya akan berpeluang berjumpa kamu juga. Sebab I love travel to everywhere. I love go to school to meet you. Ambulan sebenarnya ialah pintahan harta sendiri ke dalam harta perniagaan untuk kegunaan sendiri. You gunakan perniagaan punya harta untuk kegunaan sendiri, dikatakan ambulan. Modal ialah pintahan harta sendiri atau peribadi untuk kegunaan perniagaan, dikatakan modal. Okay, sebagai contohnya. Okay, antaikan. Sekarang syarikat tak cukup wang. Tak ada wang nak bayar gaji. Perniagaan tak cukup wang. Saya curi wang daripada isteri saya untuk masuk ke dalam perniagaan. Perniagaan tak cukup wang. Saya curi wang, isteri wang saya masuk ke dalam perniagaan. Dia adalah apa? Modal. Tetapi jika isteri nak minta wang untuk apa? Wang saku dia. Tak cukup wang. Macam mana? Saya curi daripada laci accountant saya. Iaitu adalah ambulan. Jadi, pintahan wang perniagaan untuk kegunaan keluarga atau sendirilah ialah ambulan. Tetapi pintahan wang sendiri untuk kegunaan perniagaan dikatakan apa? Modal. Faham? Antaikan kerusi pejabat sudah rosak. Saya pintakan satu kerusi daripada rumah ke dalam perniagaan. Dia akan menjadi apa? Modal. Sebagai contohnya pintahan kerusi daripada rumah untuk kegunaan perniagaan adalah modal. Tetapi pintahan komputer daripada pejabat untuk hadiah kepada anak, dia menjadi apa? Ambulan. Begitu senang sahaja perbezaan antara modal dan ambulan. Okay. Jadi kita tengok sini. Lagipun ambulan dan modal adalah penentu paling kuat, paling berkesan. Maknanya kita ambulan tunai untuk kegunaan sendiri, kita tahu ambulan, kita tahu tunai. Tunai tidak akan menjadi penentu. Tunai tidak akan menjadi penentu. Ambulan akan menjadi penentu. Ambulan akan menjadi penentu. Penentu dia penting. You sekali 2 kali cari penentu. Tepat you dapat jawaban. Ambulan mesti debit. Debit kredit tunai. Ambulan barang untuk kegunaan sendiri. Ambulan dan barang. Ini menjadi penentu. Debit. Jadi saya debit ambulan. Saya kredit belian. Pelajar. Kita tak ada account barangan. Jadi kita tak boleh kredit account barang. Tak boleh kredit account barangan. Dan inventory sebenarnya dia ada catatan pergu, ingatkan. Jadi no choice, we just use account ambulan. Account belian. Ini sangat penting, ini cukup penting. Selalu diuji dalam SPM.
sama ada objektif ke atau dia soalan pendek selalu diuji. Pelajar-pelajar mesti ingatkan catatan buku ini. Ambilan barang untuk tujuan iklan. Ambilan barang. Betul tak? Jawapannya salah. Bukan ambilan. Bukan ambilan. Mengapa bukan ambilan? Sebab dia bukan untuk kegunaan sendiri, tapi untuk kegunaan pengiklanan. Pengiklanan. Ini juga sangat penting, cukup penting. Jawapannya, jadi sekarang kita ada 2 account bukan? Dia tak ada wang, ini adalah belanja. Jadi, you boleh tulis belanja promosi. Promosi, account yang patut digunakan. You nak gunakan belanja pengiklanan pun boleh. Dan kita kredit belian. Kita kredit belian. Pemilik melaporkan modal tambahan dengan tunai. Modal dan tunai. Ini penentu. Ini penentu. Ini penentu. Tunai bukan penentu. Tunai bukan penentu. Modal adalah penentu. Jadi kita debit tunai. Faham tak? Penentu yang paling berkesan. Apabila sekep modal, you cakap modal, you mesti gunakan dia sebagai penentu. Pintahan komputer daripada rumah ke pejabat. Jadi rumah ke pejabat sepatutnya modal. Tengok tak ada perkataan modal, kita sendiri tulis dan komputer. Modal adalah kredit. Jadi saya kredit modal. Saya debit apa? Alatan pejabat. Alatan pejabat. Membayar bil elektrik dengan naik cek. Bil elektrik dan cek sebagai penentu wang keluar. Kredit bank. Kita debit kadar bayaran. Saya nak hanya tahu kamu belajar account dia. Kita panggilkan dia kadar bayaran. Atau kita pun boleh gunakan utility, belanja utility. Belanja utility. Bil air tunai sebagai penentu wang keluar. Kita kredit tunai, kita debit kadar bayaran. Air dan elektrik dipanggil kadar bayaran. Menerima komisen dengan tunai dan komisen, wang masuk atau terima wang, kita debit tunai, kita kredit komisen diterima. I fahami saya buat dengan sedikit laju. Tapi apabila kelebihan YouTube ialah you boleh pause dan you baca balik. You tak faham, you boleh dengar sekali lagi. Jadi jangan putus asa sebab dia sangat senang saja. Okay. Cek B, ini penentu wang masuk. Kita debit bank, kita kredit B. Inilah sistem catatan buku. Dikatakan sangat-sangat senang. Apabila kamu membekam buku saya, jika kamu nak dapat nota-nota ini secara hard copy, sebenarnya kamu boleh arrange dengan Miss Prelim. Kamu boleh arrange dengan Miss Prelim. Tapi secara penting adalah kamu isi ke Google form yang diedar kepada kamu. Dan sentiasa ikut saya. Kelas kedua adalah apa? Timbangan juga. Dia juga cap sui. Saya sudah buat rekodan. Ini buku. Bagaimana gunakan buku ini? Jika kamu membekam buku saya, kamu pergi page ini. Ini ada satu QR code. You pergi QR code ini, you scan, you akan dapat jawaban yang penuh. Jawaban yang penuh. Jadi, latihan. Sebab buku ini juga buku saya lah sebenarnya, tapi kualiti dia bagus. Sebenarnya, saya nak kamu buat kerja-kerja latihan untuk muka surat 2, muka surat 2, 3, atau kita ada buku baru lah. Sini semua adalah catatan. Topik pertama adalah catatan buku. Kamu habiskan semua catatan buku ini dan kamu boleh dapat jawaban daripada QR code yang kamu dapati. Jadi, I think on my side, I finish, I pass it to my colleague, Miss Daisy, supaya dia boleh memperkenalkan diri dan kamu boleh kontak dia. Satu amo yang cantik lah. So I have to pass it to her. Okay? Okay, thank you, Dr. Jimmy. Okay. So saya percaya pelajar-pelajar hari ini akan menikmati kelas hari ini lah. Okay, so saya nak buat sedikit presentation lah. So kalau pelajar-pelajar nak membeli buku Dr. Jimmy, okay, so sila hubungi
kita. Okay, menghubung kita. Okay, so nama saya Daisy lah. Ini ada kontak saya. Atau tak dapat cari saya, boleh cari klik saya juga pun boleh. Okay, ini adalah kontak kita. So ini saya bagi tengok lah. Ini adalah buku second edisi Dr. Jimmy punya. Ini adalah akan terbit di next year January. So next year kalau kamu follow Dr. Jimmy itu punya YouTube, so kamu boleh beli buku dengan kita lah. So yang penting adalah mesti subscribe kita punya YouTube. Subscribe kita YouTube dan itu tekan itu lonceng kecil. Kerana kita akan upload punya itu semua live. So kamu boleh tengok ini adalah kita sebelum dulu MCO kita buat semua punya seminar. So kamu boleh buat revision juga. So mesti subscribe kita. Okay? Kamu akan dapat notifikasi once kita upload apa-apa video. Okay? Ini adalah kita akan letak itu Google Form di itu description itu video, so kamu mesti fill in the Google Form. So macam ini kamu boleh dapat itu soft copy yang doktor punya buat. Kalau ada buku boleh guna buku doktor. Okay, so ini adalah yang penting. Okay, so last, so kamu pelajar boleh follow up Dr. Jimmy punya Facebook ke YouTube ke atau kita punya subscribe kita punya YouTube. Okay, so IG ya ada IG. IG semua course kita doktor punya. Okay, so jadikan friend dengan doktor lah. Okay, so I think until here. So so see you all on next video. Bye bye. Bye bye.